Assalamualaikum. Apa khabar korang semua? Diharapkan korang berada dalam keadaan sihat, baik-baik sahaja. Welcome back to my channel. Jangan lupa like and subscribe. Okay, sebelum aku start, aku nak jawab soalan ada seorang adik yang bertanya aku pada video aku yang sebelum ni. Dia tanya pasal nak suruh unboxing mic tu, mic yang aku pakai sekarang ni. Untuk pengetahuan adik Fatin Husna, sebenarnya akak beli mic ni dekat Shopee. So kalau adik berminat nak dapatkan mic ni, adik boleh tekan je link kat bawah. Akak dah sediakan link tu, adik tekan je kat situ. Dia punya kualiti dia okey lah. Sound dia pun okey. So far aku guna okey. Korang dengar macam mana? Padan lah, padan dengan harga dia pun. Dia punya panjang macam ni . Aku tak boleh nak unboxing sebenarnya sebab aku buat video aku guna mic ni. So tak boleh nak cabut dia. So aku tunjuk je lah macam ni. Dia macam ni. Panjang lah juga. Boleh tahan. Berpadanan dengan harga dia. Okay? Okay, without wasting our time, jom kita mulakan dengan cerita kita pada video kali ini. Aku nak tanya korang, pernah tak korang terbayang akan sesat di gurun bersama dengan sahabat rapat? Gurun yang kering kontang, tandus dan sekaligus menguji persahabatan korang. Kat sini, aku nak bawa korang terbang ke Massachusetts tanpa tiket. Nak tak? Pada hari Jumaat tanggal 30 hari bulan 7, 1999, dua orang sahabat yang bernama David Coughlin dan juga Rafi Kodikian telah berangkat ke California menggunakan kereta David. Jadi dalam perjalanan tu, mereka telah singgah di rumah Pakcik David di Austin. Dan tiba-tiba Pakcik David mencadangkan kepada mereka berdua untuk singgah di sebuah tempat yang bernama Carlsbad Caverns National Park yang terletak di New Mexico. Pemandangan dekat tempat tu memang sangat-sangat indah. Memang terdapat gua-gua yang menarik. Lepas tu kat situlah tempat budak-budak akan mengadakan perkemahan sebab dia orang nak tengok matahari terbenam. Jadi setelah mendengar cerita Pakcik David ni, mereka berdua pun rasa berminat lah nak pergi bersama-sama kan. Tambahan pula memandangkan Rafi dengan David ni, dia orang tinggal di kawasan bandar. So dia orang tak dapat nak merasai pengalaman-pengalaman berada di kawasan macam tu. Dia orang nak berkemah lah kat situ. Aku lupa nak bagi tahu korang, dia orang ni memang sangat-sangat rapat. Rapat dia orang tu bukan biasa-biasa. Kau nak pergi mana-mana pun sama-sama. Dia macam persahabatan sejati lah. Dia orang sebenarnya memulakan perjalanan tu sebagai kira macam dia orang punya untuk ucapkan selamat tinggal. Sebab dia orang tak lama lagi dia orang akan berpisah. Jadi dia orang rasa inilah merupakan jalan yang terbaik untuk diorang habiskan masa bersama-sama sebelum masing-masing bawa haluan masing-masing. Bila diorang dah sampai kat sana, diorang tengok memang banyaklah ada kereta-kereta ataupun jeep-jeep yang dah parking kat sana. Dan diorang pun pergilah kepada salah seorang ranger yang ada kat situ untuk tanya dekat mana ni tempat diorang nak berkemah yang paling sesuai sekali. So ranger tu pun bagi tahulah diorang ada satu tempat ni yang bernama Rattlesnake Arches yang berada kira-kira 1.5 km daripada tempat diorang berada sekarang. Kat situlah yang paling sesuai. Tapi ranger tu sempat juga berpesan yang diorang kena bawa makanan atau minuman yang secukupnya. Sebab kalau diorang tak mahir dalam bahagian peta semua ni, diorang akan mudah tersesat. Pada masa tu, Rafi dan David ni, diorang cuma membawa 1.5 liter air saja sebab diorang rasa cukup kot untuk perjalanan diorang tu. Lepas tu diorang pun mulakanlah perjalanan. Tapi lama kelamaan, setelah lebih kurang 500 meter diorang berjalan, mereka mula rasa keliru sebab kebanyakan tempat yang diorang tengok tu sama je, hampir sama semuanya. Dan tempat diorang mula-mula first sampai tadi dekat tempat parking kereta dah tak nampak dah. Pada masa tu jugalah diorang tidak membawa telefon bimbit. Dan ketika itu Rafi hanya membawa peta. Diorang ada satu peta je. Itu pun dia tak mahir nak gunakan peta tu. Sepatutnya diorang kena betul-betul bersedia, tahu tak? Bersedia sebelum nak pergi dekat tempat-tempat macam tu. Sebab kita tak tahu kan apa akan jadi. Semakin hari pun dah semakin gelap. Diorang teruslah berjalan kaki. Diorang tu tanpa hala tuju, tak tahu nak pergi mana. Perut dah lapar, tekak dah haus, tapi perjalanan tetap diteruskan lah. Sehinggalah Rafi ni terlihat daripada jauh ada satu cahaya.
Diorang happy lah sebab ingatkan tempat tu adalah tempat di mana ranger berkumpul, tempat mula-mula diorang sampai tu. Rupa-rupanya diorang kecewa sangat-sangat sebab cahaya yang dilihat oleh Raffi tu adalah cahaya pantulan bulan daripada gurun pasir. Hari kedua diorang tersesat dekat kawasan tu, macam-macam cara lah diorang buat. Cuba naik batu, tengok panjat batu, tengok takut-takut kalau ada orang kat bawah. Makanan, minuman semua memang dah habis. Hari-hari seterusnya pun macam tu jugalah. Sampai diorang ni dah tak larat nak berjalan kerana kehabisan tenaga dan dehidrasi. Yalah, tak makan, tak minum kan, siapa boleh tahan? Dikatakan diorang sampai jilat batu sebab terlalu haus. Dan diorang terpaksa makan kaktus, lepas tu daun-daun liar tu untuk hidup lah sampai diorang muntah-muntah. Sehingga sampai yang paling ekstrim sekali, diorang ni terpaksa minum air kencing antara satu sama lain. Can you imagine? Sebenarnya satu hal je lah aku nak bagi tahu. Pengetahuan diorang pasal macam mana nak bertahan hidup dalam hutan dalam keadaan darurat tu sangat-sangat tipis. Diorang macam tak tahu nak buat apa. Satu hal lagi yang lebih parah, ternyata David ni dia mempunyai sakit asma. Jadi dia memang dah tak boleh bertahan dalam keadaan pernafasan dia yang semakin lemah. Dia terus muntah dan pegang-pegang perut dia yang sakit. Tambahan pula, David dia mempunyai alergi yang sangat-sangat serius. Maksudnya dia alergik pada udara-udara yang kotor. So udara dekat situ menyebabkan kulit dia kemerah-merahan, meninggalkan tumpuk-tumpuk yang merah dekat tangan, dekat muka. Keadaan David pada masa tu memang sangat-sangat membimbangkan sampai Raffi ni bagi tahu timbul urat dekat dia punya leher. Suara dia semakin hilang, dah tak boleh bercakap. Anak mata dia dah merah, kemerah-merahan. So, diorang pun mulalah berfikir kalau lama lagi diorang ada dekat gurun tu, memang diorang akan mati. Dan pada masa tu juga, Raffi ni dia dah mula dah buka buku dia. Dia tulis kata-kata takhir untuk keluarga dia. Mana tahu tak sempat jumpa. Tiba-tiba David ni yang dah tak tertanggung kesakitan dia, dia minta Raffi untuk tamatkan je riwayat dia. Bunuh je dia. First, Raffi ni tolak lah. Memang takkanlah dia nak bunuh kawan dia sendiri kan. Tapi setelah didesak oleh David, time tu memang Raffi dah menangis. Dia dah tak sanggup nak tengok kawan dia tanggung kesakitan tu sambil gigit-gigit lidah. Dan dia cakap dia takut lah tengok David tu gigit lidah, dia takut putus. Raffi pun dia ambil pisau dia dekat dalam beg sambil dia peluk kawan dia. Dia menangis. Dengan berat hati, dia ambil pisau tu, dia tusuk dada David. Masa tu David masih hidup di tusukan pertama. Lepas tu dia pun bagi tahu Raffi, tusuk dia sekali lagi sampai dia mati. Bunuh dia. David akhirnya tewas di tusukan yang kedua. Raffi pun dia gali-gali pasir yang lembut dan dia menanam David. Tahu tak kenapa aku geram sekarang ni? Sebab sayang 1000 kali sayang. Hanya selepas sejam je. Selepas sejam je David meninggal, ranger tu menemui Raffi dalam keadaan menangis. So yang aku ceritakan pada korang daripada awal sampai tadilah, itu semua adalah kenyataan yang diberikan oleh Raffi. Raffi yang beritahu semua tu sebab tak ada saksi, hanya dia orang berdua je kan. Tapi tiba-tiba guys, Raffi Kodikian telah dituduh sebagai pembunuh. Salah seorang ranger yang menemui Raffi pada ketika itu mengatakan keadaan Raffi pada masa tu memang agak teruk lah. Dia mengalami dehidrasi yang teruk. Tapi pihak polis di New Mexico beranggapan sebaliknya. Raffi dikatakan berada dalam keadaan yang sihat walafiat, tak ada sakit-sakit apa pun. Start daripada situ, polis pun mulalah menyiasat sehingga ke akar umbi. Setelah siasatan demi siasatan, akhirnya diorang mendapati bahawa Raffi dengan Raffi dengan David ni, diorang mempunyai konflik bersangkutan dengan seorang wanita yang bernama Kirsten Swan. Kirsten Swan ni merupakan boyfriend kepada si Raffi ni. So mungkin David dia tak setuju dengan pilihan Raffi. So timbul konflik lah antara diorang. Pihak polis mengatakan Raffi Kodikian sengaja mengajak kawan dia David untuk pergi ke gurun tu untuk membunuhnya. Raffi pada masa tu diancam tuntutan penjara selama 20 tahun dan 15 tahun masa percubaan. Tapi Raffi dia memang menyangkal. Dia mati-mati dia memang dia
cakap dia tak buat macam tu kat kawan dia. Mustahil dia akan buat macam tu pada sahabat baik sendiri. Dan kenyataan dia telah disokong oleh keluarga David sendiri dan Christine juga. Akhirnya pada bulan Julai tahun 2000, Rafi Kodikian dijatuhkan hukuman penjara selama 16 bulan atas tuduhan pembunuhan atas belas kasihan. Pada bulan November tahun 2001, Rafi akhirnya dibebaskan. Sekarang ni, Rafi Kodikian merupakan seorang wartawan terkemuka. Kalau korang Google nama dia, memang akan keluar lah. So, apa pendapat korang? Adakah korang percaya dengan kenyataan Rafi yang dia cakap ini tak mungkin bunuh kawan dia, ataupun dakwaan pihak polis? Mana satu? Okay guys, sampai situ saja cerita aku pada kali ni. Kalau korang ada komen yang best-best, korang ada cadangan untuk next story, korang boleh komen dekat bawah. Sebelum tu, korang boleh tekan butang subscribe dan jangan lupa untuk tekan loceng tu sekali. Kalau aku ada buat video, korang bolehlah dapat notification kan. Terus boleh tengok. Okay, bye.